Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kerana sama-sama hadir bagi memeriahkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Dan seperti biasa pada pagi ini kita baca kitab Matla'il Badrin. Kemudian yang kedua kita akan baca kitab Durrus Sami fi Aqaidil Mu'minin. Dan yang ketiga kita akan baca kitab Sifat Salat Nabi yang Sahih, insya-Allah. Dalam kitab Matla'il Badrin, baru ni kita telah baca tentang mukaddimah kitab ini. Kita baca mukaddimah kitab ini, khutbah-khutbah yang berkaitan dengannya, dan sedikit pengenalan berkait dengan pengarang kitab ini, iaitu Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Qahtani. Pada pagi ini kita sambung pelajaran kita, pelajaran express mesti kitab Matla'il Badrin ini, dalam bab Fadilatul Ilmi. Hadis-hadis qala musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumi fid darain. Hadis-hadis berhubung dengan fadilah ilmu banyak. Fadilah ilmu ni makna kelebihan menuntut ilmu. Antaranya diriwayatkan daripada Dailami, daripada Imam Dailami rahimahullah, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, diperkatakan kepada orang-orang yang alim, syafaat olehmu daripada murid-muridmu walaupun sejumlah bintang di langit. Di akhirat nanti, bila mana kita ini diperhitungkan oleh Allah, baik buruk, jahat, dosa, pahala, syurga, neraka, dan tok guru ataupun orang yang berilmu, alim ulama ni, dia diberi ruang oleh Allah untuk memberi talian hayat. Syafaat di sini adalah memberi bantuan atau talian hayat. Tok guru boleh beri talian hayat kepada anak muridnya bila di saat kegetiran di mahsyar, timbangan amalan ataupun penentuan. Okey, sebab apa? Sebab ilmu yang tok guru ada tu diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itulah yang menjadi mekanisme untuk seseorang itu faham agama, amal agama dan mengajarkannya. Jadi ia turut menjadi perhitungan antara seorang manusia dengan Allah. Diriwayatkan daripada Malik bin Dinar radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, letak bagi nanti senang kita nak mengajar. Man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyamini, wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya'a, wa man ahabbal anbiya'a kana ma'ahum, wa man abghada talibal ilmi faqad abghadal anbiya'a fajazaohu jahannam. Wa inna li talibil ilmi syafa'atan mithla syafa'atil anbiya'i wa lahu fi jannatil firdausi ataupun asyratul alafi qasri, wa fi jannatil khuldi mi'atu alfin madinatin min nurin, wa fi jannatil ma'wa salasuna alfi darajatin min yakutin ahmara, wa lahu bi kulli dirhamin yunfiquhu fi talabil ilmi minal huril aini bi'adadi nujumi sama'id dunya wa bi'adadil malaikati, wa man safaha talibal ilmi harramallahu jasadahu 'alan nari, wa man a'ana talibal ilmi kataballahu bara'atan minan nari. Ala wa inna talibal ilmi idza mata ghufirallahu ataupun ghafarallahu liman hadara janazatahu, ghafarallahu liman hadara janazatahu. Maksudnya, sesiapa yang menolong orang yang menuntut ilmu, ilmu ni ilmu agama lah. Sesiapa yang menolong orang yang menuntut ilmu agama, Allah akan memberi rekod amalannya, surat amalannya dengan tangan kanannya. Kan dalam Al-Quran disebut, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka sesiapa yang diberikan oleh Allah suratan amalan dengan tangan kanannya, maka perhitungannya dengan Allah menjadi mudah, senang, cepat, rehat. Jadi satu lagi,
siapa yang diberi surat amalan oleh Allah dengan tangan kirinya, maka celakalah perhitungannya. Jadi antara orang yang mendapatkan suratan amalan dengan tangan kanan ialah orang yang menuntut ilmu agama. Ilmu konvensional lain boleh belajar, tapi itu ilmu pelengkap. Ilmu terasnya ialah ilmu agama. Ilmu teras, ilmu agama. Ilmu teras maksudnya ialah wajib fardu ain untuk kita belajar. Boleh kita belajar sejarah, geografi, fizik, biologi, kimia, kemahiran hidup, masak dan lain-lain. Boleh, itu ilmu pelengkap. Ini ilmu teras. Dan sesiapa yang mengasihi orang yang menuntut ilmu, suka pada orang yang menuntut ilmu agama tu, sesungguhnya dia mengasihi para nabi. Suka pada orang yang mengaji agama, mana dia suka para nabi. Sebab para nabi ni kan berilmu dan mengajarkan ilmu. Dan sesiapa yang mengasihi para nabi adalah dia bersertanya. Kalau kita cinta pada para nabi, para rasul, maka insya-Allah kita masuk syurga bersama dengan mereka. Dan sesiapa yang membenci orang yang menuntut ilmu, benci menuntut ilmu agama, maka sesungguhnya ia membenci para nabi. Membenci sunnah. Okey? Di mana balasannya? Neraka jahanam. Ini benci sini maksud menentang. Menentang ilmu, menentang ulama, artinya menentang nabi, balasannya neraka jahanam. Bukan sekadar benci dengan perasaan negatif, dah. Benci sini maksudnya menentang. Okey? Dan bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu, syafaat yang seumpama syafaat para nabi, ia akan diberi. Orang yang menuntut ilmu akan dapat talian hayat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan talian hayat kepada orang lain. Bukan nak sama taraf syafaat menuntut ilmu dengan syafaat Nabi. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yang paling besar. Tapi syafaat sini maksud talian hayat lah, macam kita tengok dalam apa? Jangan lupa lirik, jangan lupa lagu, kuis, talian hayat gitu lebih kurang. Bila kita dah terdesak, dah hilang idea, tak ada apa maklumat, maka kita telefon orang tu, SMS tu, tanya orang tu. Okey? Syafaat tu akan diberi di mana? Di syurga Firdaus dengan 10,000 mahligai. Macam mana mahligai, kecil ke besar ke, tinggi ke, kondo ke, ataupun banglo ke, wallahu a'lam. Di syurga Firdaus 10,000 mahligai. Di ganjaran ialah di syurga Khuldi 100,000 Madinah daripada cahaya. Madinah ni bandar daripada cahaya. Maknanya ganjaran nikmat Allah tu di syurga nanti bagi orang yang menuntut ilmu. Di syurga Ma'wa, ni nama-nama syurga. Firdaus nama syurga, Khuldi nama syurga, Ma'wa nama syurga. 30,000 darjat permata yakut merah. Ini ganjaran. Setiap dirham yang dinafkahkan ketika menuntut ilmu itu diberi bidadari sebanyak bilangan bintang-bintang di langit dunia dan sejumlah bilangan mereka. Maknanya banyaknya. Kalau kita duk bantu orang menuntut ilmu dengan wang ringgit ke, dolar ke, dinar ke, dirham, duk bantu. Kita kata kita nak cetak kitab Matla'ib Badrin. Jadi kitab Matla'ib Badrin ni RM30 satu naskah saya cetak kedai orang. Jadi kita kata setiap pelajar bayarlah RM30. Kita pun kata tak apalah, pelajar tak payah bayar, saya yang bayarkan. Jadi setiap dirham, setiap ringgit yang kita bayarkan tu akan diganjarkan oleh Allah dengan ganjaran yang banyak, iaitu seperti diberi ganjaran sebanyak bilangan bidadari, dengan hitungannya banyak bilangan bintang-bintang di langit. Diberi ganjaran bidadari. Saya tak nak bidadari ustaz, saya perempuan. Saya nak bidadara boleh. Itu istilah teknikal. Ya, maksudnya ganjaran tu ganjaran yang besar di sisi Allah. Walaupun kita kata apa nama ni, kita belanja RM10 ke RM20 ke beli kitab, RM20, RM30 beli kitab untuk mengaji agama, kira sangat. Kalau beli selipar, beli handphone ribu-riban, tak kira. Tapi kalau beli buku agama RM20, RM30, ya Allah, pabelik angkat, letak, angkat, tanya penulis, tanya tajuk berapa muka surat lah sekali, cabut lagi. Tapi kalau nak beli apa,
kepentingan duniawi kita, mudah je. 1 bakul, 2 troli, 3 troli, tak apa lagi. Allahu Akbar. Orang yang bersalam, yakni berjabat tangan dengan menuntut ilmu, orang yang berjabat tangan dengan penuntut ilmu agama, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Berjabat tangan di sini bukan semata-mata musafahah, maknanya mengambil manfaat, berilmu, beriman, beramal. Jadi selamatlah dia daripada api neraka. Bukan kata salah dengan menuntut ilmu tu selamat daripada api neraka. Biar tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji pun. Arti kalau gitu pakat-pakat tunggu, kita habis ngaji pakat tunggu, lepas tu tak semayang. Ni kata hadis ni, dia tak faham hadis. Dia baca ikut tafsiran dia aja. Allahu Akbar. Okey. Berjabat tangan maknanya kita belajar, kita berinteraksi, kita bertanya, kita hormati mereka, kita terima ilmu daripada mereka, bermanfaat. Okey. Allah selamatkanlah kita daripada api neraka, sebab nak menyelamatkan manusia daripada siksaan Allah ni adalah ilmu agama. Orang yang menolong, orang yang menuntut ilmu, Allah suratkannya terlepas daripada api neraka. Ini dalam bab sedekah, tolong orang yang menuntut ilmu. Kita beli kitab, kita wakaf tempat, kita wakaf akaun, kita wakaf kapek, kita beri sedikit sumbangan, sama ada kepada center, kepada penceramah, maka itu pun boleh membebaskan kita daripada api neraka. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah api neraka walau dengan hanya kamu sedekahkan separuh buah tamar. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan menyedekahkan separuh buah tamar. Buah tamar sebiji, kita gigit separuh lagi kita bagi ke orang lain. Itu pun boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Apatah lagi orang sedekah RM20, RM30. Kadang kita orang edah tabung tu, kita cepat-cepat edah ke orang lain. Haji bakhil lepas kedekut. Haji bakhil gitu lah. Haji bakhil lepas kedekut. Bila ustaz pergi kutip derma, dia bagi RM2. Bila cikgu murni kutip derma, janda meletup pula tu. Macam-macam dia bagi. Pakaian anak yatim. Cikgu besar siap buat majlis itu keraian. Allah. Rupanya Haji Bakhil ada hati nak mengorak cikgu murni. Dan orang yang menuntut ilmu apabila meninggal, apabila mati, Allah mengampunkan dosa orang-orang yang hadir pada jenazahnya. Dosa ni dosa kecil. Kita kata budak sekolah dia aksiden, kita pergi semayang jenazah dia aksiden, mahatafi terbakar, pondok terbakar, meninggal kan, kita pun pergi solat jenazah dia. Dia orang dalam keadaan mulia sebab perjuangan menuntut ilmu. Jadi kita pun pergi solat jenazah, di samping kita diampunkan dosa dengan solat jenazah yang kita buat tu, dia pun juga diampunkan. Dan lebih bernilai lagi dosa kita diampunkan Allah itu sebab kita menyanjung tinggi mereka yang terkorban dalam menuntut ilmu agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban min al-'ilmi liya'mala bihi wa yu'allimahu ghayrahu kana khairan lahu min 500 raka'atin." Allah. Min 500 raka'atin raka'aha. Wa man ta'allama baban min al-'ilmi liya'mala bihi wa yu'allima ghayrahu kana khairan lahu min 1000 raka'atin raka'aha. Maksudnya sesiapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu agama supaya dapat diamalkannya, dia belajar satu bab dan dia berharap untuk nak amalkannya dan mengajarkan pula pada orang lain, dia ajar pada anak isteri dia ke, keluarga dia ke, menuntut ilmu agama satu bab, dia amal dan mengajarkannya, itu lebih baik baginya dari mengerjakan 500 rakaat solat sunat yang dirukuknya. Ni kita belajar ni bukan satu bab, satu kitab, 2 kitab, 3 kitab kita belajar.
Jadi orang yang duduk semayang duha kat masjid tu semayang sunat. Kalau dia semayang 500 rakaat, dia semayang sunat 500 rakaat di masjid lepas subuh tadi sampai ke zuhur. Kalau nak bandingkan ni, banyak bandingan pahala ni lagi. Tu heran, orang duduk rumah buat apa? Tengok TV, tengok boxing, tengok golf, pergi main tenis, pergi main futsal, satu hak. Mengaji malah. Kalau dia orang duduk solat sunat 500 rakaat apa? Ni. Sama pahala dengan menuntut ilmu. Allahu Akbar. Jadi menuntut ilmu agama lebih tinggi pahala dan nilainya berbanding solat sunat. Okey, kalau nak sama solat sunat 500 rakaat. Alah sembahyang tarawih 23 rakaat, 20 rakaat, witir 3 15 kali menguak. Apa menguak, mata merah menguak. Taklah kucing. Kucing menguak 2-3 kali ya. Kucing geliat 2-3 kali, kita geliat 4-5 kali. Lemas dalam ibadat, tapi selesa dalam maksiat. Itulah gambaran hati manusia yang mekarat. Dan sesiapa yang belajar satu bab daripada ilmu supaya dia dapat beramal dengannya, belajar tu bab, harap-harap dapat beramal dengannya, dan mengajar orang adalah lebih baik baginya daripada 1000 rakaat yang dirukuknya. 1000 rakaat. Hak tadi pergi belajar, hak ni pergi mengajar. Anak murid dapat nisbah pahala 500 rakaat. Tok guru dapat nisbah pahala 1000 rakaat. Macam tuan-tuan mari pagi hari Ahad ni, itulah ada kerja lah, anak lah, bini lah, sakit lah, demam lah, nak pergi kedai beli barang dapur, nak repair kereta, macam-macam alasan. Tinggalkan benda tu, mari pada medan perjuangan ilmu ni dapat $500. Saya ni letih ke penat ke apa ke semua malam daripada Terengganu. Nak balik kereta breakdown lagi, terpaksa booking tiket